Oleh demikian, untuk makluman saudara-saudari, apabila sekolah dibuka semula, berdasarkan fasa-fasa yang akan saya jelaskan sekejap lagi, perkara yang paling penting adalah kami akan pastikan supaya kehadiran ke sekolah pada satu-satu masa adalah hanya 50% daripada enrolment keseluruhan. Bagaimanakah kita nak laksanakannya? Kita akan laksanakan penggiliran minggu. Apa makna penggiliran minggu dalam konteks ini? Murid dalam satu kelas akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Maknanya, kelas 100% dipecahkan pada 2 kumpulan dan kita laksanakan pembahagian kepada 2 kumpulan ini untuk semua kelas. Ini bermakna secara keseluruhannya hanya 50% daripada keseluruhan murid akan datang ke sekolah pada satu-satu masa. Bagaimanakah kaedah ini akan dilaksanakan? Ya, kita perlu ingat, had jumlah murid dalam setiap kelas adalah 50% sahaja. Sebagai contoh, katakanlah kita ambil contoh kelas tingkatan 5A. Tingkatan 5A ini mempunyai murid seramai 36 orang. Maka tingkatan 5A akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. 5A kumpulan 1 seramai 18 orang, 5A kumpulan 2 seramai 18 orang. Minggu pertama, murid kumpulan A akan datang ke sekolah secara bersemuka, dan murid kumpulan B akan berada di rumah untuk PDPR. Minggu kedua, murid kumpulan B akan datang ke sekolah untuk belajar secara bersemuka dan murid kumpulan A akan berada di rumah untuk PDPR. Saudara-saudari, begitulah seterusnya pusingan yang akan dilaksanakan. Apa yang penting dalam konteks ini, seperti mana saya sebutkan tadi, setelah melihat bahawa sekolah ini ditutup untuk sekian lamanya, maka kita menetapkan supaya sebaiknya kita bawa anak ini kembali ke sekolah dan untuk mengambil kira bahawa kita dapat pastikan anak-anak ini dapat datang ke sekolah semuanya, tapi dalam keadaan yang selamat kita bahagikan mereka kepada 2 kumpulan. Dalam konteks ini juga, untuk makluman saudara-saudari, PDPR kali ini akan berbeza. Ini kerana setiap guru akan mengajar murid-murid di sekolah, maka ada murid yang berada di rumah. Apa yang akan dilaksanakan oleh guru-guru adalah untuk membantu murid-murid ini membuat persediaan di minggu mereka akan berada di rumah. Waktu di sekolah, guru akan mengajar mereka, menjelaskan konsep-konsep penting, topik-topik utama, dan akan dijelaskan kepada murid-murid ini bahawa untuk minggu hadapan ketika berada di rumah, inilah antara perkara yang akan atau perlu dilaksanakan. Maka guru-guru juga akan memberi garis panduan kepada murid-murid ini tentang apakah bahan-bahan yang boleh digunakan. Ini termasuklah bahan-bahan yang mungkin disediakan sendiri oleh guru atau bahan-bahan yang ada dari sumber lain, termasuklah dari TV pendidikan kami atau khususnya dari Didik TV. Jadi kita susun semua ini bagi memastikan anak-anak kita kembali ke sekolah. Apa yang penting, mereka telah renggang ke sekolah untuk satu tempoh yang panjang, kita ingin kembalikan mereka ke sekolah terlebih dahulu. Jadi saudara-saudari, sistem penggiliran ini pertama sekali akan mengurangkan jumlah murid di dalam kelas. Maka kita dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dalam kelas. Kalau dulu ada 36 orang, sekarang datang 18 orang. Yang kedua, yang paling penting adalah pengawalan murid. Kalau dulu guru-guru berada dalam kelas perlu memastikan 36 orang murid mematuhi segala SOP yang ditetapkan. Sekarang ini guru-guru perlu memastikan hanya 18 orang murid mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Itu adalah satu
kaedah baru, pendekatan baru, mengambil pandangan semua pihak dan melihat apakah yang terbaik, mencari jalan tengah demi memastikan anak-anak kita dapat kembali ke sekolah dan kembali ke sekolah dalam keadaan yang selamat. Saudara-saudari, ada beberapa pengecualian kepada penggiliran ini. Ini saya akan jelaskan mengikut fasa-fasa nanti, ya. Pengecualian ini adalah berdasarkan fasa-fasa yang kita akan jelaskan sekejap lagi. Pertama sekali, murid berkeperluan khas. Ya, murid berkeperluan khas umumnya tidak digilirkan. Yang kedua, murid tingkatan 6 semester 2 dan IBD tahun 2 serta peperiksaan yang kita nyatakan. Ini pun kita akan jelaskan sekejap lagi, ya. Yang ketiga, murid sekolah asrama sepenuhnya. Yang keempat, murid kelas peperiksaan antarabangsa. Dan yang kelima, murid prasekolah atau tadika swasta atau pusat perkembangan minda antara 4 ke 6 tahun. Dan akhir sekali, sekolah kurang murid. Sekolah kurang murid ini, kapasiti sekolah hanyalah tidak melebihi 150 orang, maka sekolah itu secara keseluruhannya tidak perlu digilirkan.